Sri Najib sekarang ni sedang dibicarakan. Ya. Ni dia punya perbicaraan peringkat yang terakhir. Dia dah dibicarakan di peringkat Mahkamah Tinggi, didapati bersalah. Dia pergi ke Mahkamah Rayuan. Ni sepatutnya Faiz yang cerita, dia yang peguam. Ya, aku lawyer buruk. Masa pendek. Okey. Alright lah, kita terimalah alasan dia. Ya. Dia dah dibicarakan di Mahkamah Tinggi, dia dah didapati bersalah. Hakim tulis panjang. Dia punya penghakiman dia, keputusan penghakiman dia. Panjang. Cukup jelas. Najib didapati bersalah dalam kes SRC ini, salah guna kuasa dan menyeleweng. Pecah amanah. Lepas tu dia buat rayuan. Mahkamah Tinggi seorang je hakim. Pergi ke Mahkamah Rayuan. 3 orang hakim. Dia buat rayuan. 3 orang hakim yang menghakimi kes dia mengesahkan bahawa hakim di Mahkamah Tinggi cekap dan tepat dan betul Najib bersalah. Akhirnya dia hanya ada Mahkamah Rayuan ataupun rayuan di Mahkamah Persekutuan. Ini last chance. Peluang dia terakhir. Lepas ini kalau dia didapati bersalah, Mahkamah Persekutuan mendapati dia bersalah, maka the next station is Sungai Buloh. Stesen seterusnya adalah Sungai Buloh, ya. Macam pengumuman dalam LRT, ya. KTM punya komuter ke apa kan. Stesen seterusnya adalah Sungai Buloh. Dia punya peguam, ya, yang Syafi'i tu, dia dah tahu dah tak boleh menang dah. Dengan keputusan 4 hakim. Hakim Mahkamah Tinggi, hakim Mahkamah Rayuan, 4 hakim dah dapati dah bersalah. Dia punya bukti bukan atas dasar pengakuan lisan individu. Yang mana mungkin individu sebagai saksi boleh disogok, boleh diupah, boleh diugut dan sebagainya untuk memberikan persaksian yang palsu. Buktinya adalah atas apa yang dikatakan sebagai paper trail. Segala maklumat yang ada dalam akaun bank dia tu, semua turutan daripada mana duit tu datang, ke mana duit itu pergi, siapa yang dapat dan sebagainya, semua ada. Bukan rekaan. Ni dalam sistem komputer, dalam bank account. Bukan boleh buat-buat. Hakim dia dah tahu, peguam dia dah tahu, tak ada harapan menang. Lalu sekarang ni, strategi dia adalah untuk berdrama. Berdrama. Ada seorang tu dia buat penjelasan, dia kata, janganlah kamu anggap Najib nak bawa peguam-peguam baru kerana dia rasa peguam-peguam baru ni boleh memenangkan kes dia. Syafi'i pun dah tahu tak boleh menang. Zaid Ibrahim pun dah tahu tak boleh menang. Tapi ini semua drama. Drama apa? Bila bawa peguam baru, tak ada masalah. Hakim kata boleh, kita boleh terima. Hakim di peringkat Mahkamah Persekutuan ni kata no problem, it's your right, hak kamu. Kamu nak siapa jadi hakim, nak jadi peguam kamu, tu hak kamu yang dijamin oleh perlembagaan. Ya? Lepas tu dia kata, kami jadi peguam bagi Najib, kami baru dilantik, maka kami perlukan masa yang lebih untuk nak siapkan penghujahan kami. Ya? Lalu hakim kata, kamu terima pelantikan sebagai peguam Datuk Seri Najib ni, kamu dah tahu dah tarikh dah diumumkan. Kenapa kamu terima? Kalau kamu tak bersedia.
Ya? Ni semua drama, taktik nak lengah-lengahkan. Ya? Lepas tu, dia kata, oh, ada bukti-bukti baru. Nak bawa masuk dalam perbicaraan, bukti-bukti baru. Dia dalam mahkamah ni, dia ada peraturan, tuan-tuan ya, puan-puan ya. Bukan boleh, oh okey, hari ni aku nak bawa bukti baru. Minggu depan aku nak bawa bukti baru. Kamu dah dapati aku bersalah. Bulan depan aku nak bawa bukti baru. Tak. Dia ada peraturan. Hakim pun, dia kena ikut peraturan itu. Bukti itu ada 4 syarat. Saya tak hafal, pasal saya bukan peguam. Faiz yang peguam. Tapi dia tak nak cerita, tak cukup masa kata dia. Ya. Nombor 1, bukti itu mesti merupakan satu perkara yang tidak diketahui sebelum ini. Dia bawa bukti apa? Yang kata kononnya Hakim Nazlan itu. Nazlan ya, nama dia. Yang Hakim Mahkamah Tinggi dulu pernah kerja dengan Maybank. Dan Maybank ini yang menghasilkan ataupun akaun SRC itu dibuka di Maybank. Lalu Nazlan ini dia sebagai sebagai peguam, legal advisor, penasihat undang-undang bagi Maybank, dia tahu tentang apa yang berlaku dengan akaun SRC itu. Ya? Benda ni dah tahu, dah lama dah tahu. Kenapa kamu sekarang baru nak cakap? Tak relevan. Nothing new. Ya? Nombor 2, bukti ini mesti relevan dengan kes. Kes ni awak curi duit. Kalau Nazlan tu jadi sebagai penasihat undang-undang Maybank pun awak curi duit, apa kena mengena dengan kes ni? Tak ada kes. Tak relevan. Nombor 3, bukti ini mesti mempunyai satu kesan yang besar yang boleh menyebabkan penghakiman itu batal ataupun berubah daripada bersalah jadi tak bersalah. Hakikat Nazlan kerja di Maybank, apa kena mengena dengan penghakiman? Ni saya mudahkan. Yang lawyer dia geling kepala lah. Allah, tak pandai lah kali ni. Okey. Lebih kurang begitulah. Ya. Tapi ni semua dia dah drama. Drama pasal apa? Akhirnya dia tahu dia akan didapati bersalah. Dia akan beritahu, saya didapati bersalah tapi saya dianiaya. Saya nak bawa bukti baru tapi mahkamah tak benarkan. Sebenarnya hakim-hakim dah kaji dah bukti baru tu. Dia bukan dia bagi bukti baru dia tolak macam tu, tak. Hakim-hakim tu dah kaji dah. Hanya dia tak benarkan bawa dalam perbicaraan. Kerana tak relevan. Tak ada kesan. Ya? Ni orang UMNO kata, oh hakim ni tak baca, tak faham, tak tahu apa-apa, main tolak mentah-mentah. Tak betul. Tak betul. Diorang ni mengaku nak buatkan persepsi Najib dianiaya. Bukti baru ada, tapi hakim tak benarkan bawa. Ya? Peguam ada, peguam baru ada, tapi tak diberikan tempoh yang munasabah untuk peguam itu bawa kes dan nak bahaskan kes. Akhirnya dia sampai ke Sungai Buloh. Kuncu-kuncu dia, anak buah dia, UMNO, semua akan mengatakan Najib dizalimi. Supaya rakyat akan bangkit. Rakyat akan marah dengan hakim. Tuan-tuan, mereka ni, mereka sanggup lakukan apa saja. Ya? Demi kepentingan parti mereka dan individu yang bernama Najib yang duk sogok diorang. Politik Melayu, politik UMNO, politik bersatu, politik duit. Najib tanpa segan silu, dia kata apa? Cash is king. Duit itu raja. Dengan duit, ni saya tambahlah. Dengan duit, raja pun awak boleh beli. Duit itu adalah raja. Ni politik mereka. Lepas tu bila berlaku macam-macam lah. Yang kes-kes LCS ni lah, apalah. Semua terlibat Najib. Kes 1MDB, kes SRC. Malu apa bosku? Ni politik Melayu yang dibawa oleh Datuk Seri Najib. Tak malu. Tak kisah. Duit negara
habis hilang. Dia nak beri persepsi dia dizalimi. Janganlah kita termakan. Ya. Okey, poin yang terakhir lah. Minta maaf. Poin terakhir. Orang Melayu kita ni tak sensitif dengan rasuah. Bila kita cakap dengan dia, hutang 1MDB ni, rakyat kena bayar. Ya? Dia kata, tak ada pun aku bayar. Tak ada pun aku bayar. Dia kata. Rasuah ni rugi rakyat orang kampung. Rugi. Dia kata, tak ada pun aku rugi. Tak ada apa pun. Bila rasuah ni berlaku, negara kehilangan berbilion-bilion. Duit yang berbilion-bilion itu boleh bina hospital, boleh bina sekolah, boleh beri subsidi, boleh wujudkan pekerjaan. Semua tak ada, masuk poket mereka. Rugilah kita, tapi kamu tak nampak. Ya? Lalu bila kita cakap, rasuah ni merugikan kamu. Dia kata, tak ada, aku tak rugi pun. Ni masalah dia. Ni oleh kerana dia dididik oleh ketua cawangan UMNO. Dan sekarang ni ketua cawangan PAS pun bantu beri dalil. Boleh. Kerajaan boleh. Semua boleh. Ni sedekah. Kita niat halalkan. Dapat pahala di akhirat. So, saya haraplah ya, kita bangunkan bangsa kita. Atas dasar sifat yang mulia, inginkan kerajaan yang bersih, yang bebas rasuah, bebas perkauman, dan tidak ada pilihan yang sebegitu rupa selain dengan Pakatan Harapan. Ya, baik tuan-tuan.